Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan projek kami dan kami telah memilih butik Shazmin sebagai model kepada projek kami. Kami juga telah memilih kitaran jualan dan juga penerimaan sebagai kitaran yang digunakan dalam projek. Rakan-rakan saya akan menerangkan mengenai jualan dan penerimaan selepas ini. Butik Shazmin merupakan sebuah butik yang menjual pelbagai rekaan tudung dan pakaian muslimah secara runcit dan borong. Butik Shazmin memfokuskan pengeluaran mereka terhadap pengeluaran pelbagai jenis tudung, termasuklah tudung yang direka khas untuk muslimah yang aktif bersukan serta pakaian muslimah seperti jubah ibu dan anak yang berpadanan. Pada asalnya, ia merupakan perniagaan perkongsian hasil daripada 5 orang rakan kongsi. Akan tetapi, atas sebab-sebab tertentu, butik Shazmin hanya mempunyai 2 orang rakan kongsi buat masa sekarang, iaitu Azlin Abdul Zahid dan Syamsul Azizi. Memandangkan butik Shazmin mempunyai kedai yang berskala kecil, mereka hanya memerlukan bilangan pekerja yang sedikit untuk menguruskan operasi di kedai. Butik Shazmin mempunyai 2 orang pekerja buat masa sekarang, iaitu Nur Hidayah dan Azimah Hassan. Sewaktu penubuhan awal butik Shazmin pada tahun 2009, ia memulakan operasi di Bandar Tun Hussein On, Ceras. Ia kemudiannya berpindah ke Seksyen 7, Bangu. Perniagaan mereka pada masa kini hanya mempunyai satu cawangan, iaitu beralamat di Lot 7, Tingkat 2, Bangi Gateway Shopping Complex, Seksyen 15, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor. Kitaran jualan terdapat beberapa proses, iaitu proses mengambil pesanan, menghantar barang kepada pelanggan dan juga proses pembayaran. Setiap proses melibatkan pelbagai aktiviti yang berbeza bagi setiap syarikat. Maka kita masuk kepada proses kitaran jualan yang digunakan oleh butik Shazmin. Baiklah, butik Shazmin menjual pakaian untuk kaum wanita dan juga pakaian kanak-kanak yang dipadankan dengan ibu mereka. Mereka mempunyai 2 cara penjualan, iaitu penjualan secara langsung dan juga secara dalam talian. Kebanyakan pelanggan memilih pembelian secara langsung di butik ini. Langkah permulaannya adalah mengambil pesanan bagi jualan dalam talian dan bagi jualan secara terus. Pelanggan terus akan ke butik dan memilih pakaian yang mereka ingin beli. Penjualan secara online kebanyakannya melibatkan jualan tudung-tudung yang digemari dan trending di kalangan pelanggan pada masa kini. Pakaian-pakaian tersebut disediakan dengan menghantar kain-kain kosong yang dibeli kepada tukang jahit untuk menyiapkan pakaian tersebut mengikut reka bentuk dan corak yang mereka cipta. Dan ada juga yang didapatkan daripada pembekal. Kemudian, para pekerja akan membuat semakan bagi memastikan pakaian yang diinginkan oleh pelanggan terdapat di butik tersebut sebelum meminta para pelanggan membuat bayaran. Ini adalah bagi pembelian secara atas talian. Sama juga seperti jualan di butik, iaitu apabila pelanggan sudah memilih pakaian di kedai, para pekerja akan mencari set pakaian di stor untuk diberi kepada pembeli. Bagi proses penghantaran barang kepada pelanggan, butik Shazmin menggunakan perkhidmatan pos laju untuk menghantar barang pesanan pelanggan kepada mereka. Mereka memastikan barang tersebut dihantar dengan baik dan selamat dengan membalut barang itu secara kemas dan selamat. Kemudian, barang tersebut akan dihantar oleh salah seorang pekerja mereka kepada sehari selepas mereka membuat pesanan, dan setiap kali penghantaran dibuat, pelanggan akan dimaklumkan anggaran hari yang diperlukan untuk barang itu sampai kepada mereka. Untuk memastikan barang selamat sampai dan sampai dengan betul kepada pelanggan yang tepat, mereka menggunakan sistem nombor pengesanan pada pos laju itu dan memeriksa sama ada barang sudah sampai atau belum. Bagi aktiviti terakhir dalam proses kitaran jualan ini adalah pembayaran dan pemberian resit. Pekerja butik akan mengeluarkan invoice kepada pelanggan bagi meminta pelanggan yang membeli dalam talian untuk membuat bayaran. Pelanggan yang dalam talian sudah tentunya akan buat bayaran secara atas talian dan pekerja akan merekod transaksi akaun syarikat mereka. Manakala pelanggan yang membeli secara langsung akan buat bayaran di kaunter dan sesudah membayar, resit belian akan dikeluarkan oleh pekerja butik kepada pelanggan. Sistem yang digunakan oleh butik Shazmin merupakan sistem Postmate. POS yang bermaksud Point of Sale atau titik jualan merupakan sejenis sistem dalam dunia perniagaan yang menggunakan peranti dan juga perisian. 2 perkara ini saling melengkapi dalam membantu proses transaksi dalam perniagaan. Pos dalam dunia perniagaan pula boleh dikaitkan dengan tempat juruwang yang menggunakan mesin juruwang yang diaplikasikan dengan sistem Postmate. Dalam sistem ini, transaksi dianggap selesai apabila sudah sampai titik penjualan, iaitu check out yang dilakukan oleh juruwang. Kebaikan pertama merupakan kesesuaiannya terhadap jenis perniagaan. Sistem Postmate ini sangat sempurna bagi firma yang kecil atau sederhana. Butik Shazmin merupakan butik yang dalam kategori industri kecil sederhana. Harga bagi sistem ini sangat rendah, membuatkan ia mampu dimiliki oleh kebanyakan industri kecil. Pada harga yang sangat rendah juga, sistem ini menyediakan fungsi yang mudah tetapi berfungsi dengan baik, seperti semua urusan keuangan mudah direkod dan disusun dalam keadaan yang selaras.
Kebaikan kedua merupakan pengurusan dan kawal inventory. Sistem ini menyediakan gambaran menyeluruh terhadap inventory sebuah perniagaan. Sistem ini memberi pilihan jika firma ingin mengesan atau tidak kuantiti satu barang inventory. Firma boleh menggunakan fungsi low stock alert terhadap mana-mana barangan untuk memberitahu terlebih dahulu apabila stok semakin berkurangan. Dengan ini, firma sentiasa dapat mengestok semula inventory jualan dan sekaligus memastikan pelanggan sentiasa mendapat apa yang mereka kehendaki tanpa masalah kekurangan stok. Selain itu, merekod inventory merupakan satu aktiviti yang memakan masa yang sangat panjang, terutamanya bila firma tersebut mempunyai inventory yang sangat banyak. Walaupun butik Shazmin merupakan firma yang kecil, tetapi kuantiti tudung dan baju yang diniagakan merupakan dalam kuantiti yang besar. Kebaikan ketiga merupakan kebaikan yang terhadap pengurusan pekerja. Setiap pekerja akan disambut dengan skrin masuk. Ini membolehkan firma mudah mengurus dan menjejak pekerja mereka serta menjejak jualan yang dibuat oleh pekerja. Firma juga boleh menguruskan komisen pekerja dan bayaran mengikut jam. Jam masa dilaraskan dengan senarai gaji dan juga boleh mengurus jadual pangkalan data jam dengan mudah. Dengan mempunyai gambaran keseluruhan lengkap tentang pekerja dalam firma, menjadikannya lebih mudah untuk mengurusnya dengan betul. Yang seterusnya boleh menjadi rangsangan besar untuk memacu perniagaan ke hadapan. Jadi sistem point of sale ini sering digunakan oleh perniagaan yang menjalankan perniagaan seperti runcit, pasaran kecil dan juga perniagaan berkaitan. Jadi tujuan sistem ini digunakan adalah untuk mencatat transaksi pembelian, aliran tunai, keluar masuk inventory dan lain-lain. Namun terdapat keburukan yang ada pada sistem ini. Yang pertama adalah mudahnya penyelewengan berlaku. Kerana sistem ini mudah diakses oleh pekerja. Jadi mudah penyelewengan berlaku kerana tiada perekodan yang menyatakan siapa yang mencatat transaksi tersebut. Malah penyelewengan dan penipuan mudah dilakukan oleh pekerja sendiri kerana keselamatan sistem tersebut dan kawalan dalaman yang lemah serta tidak diawasi dengan baik. Seterusnya, maklumat-maklumat yang terdapat dalam sistem ini mudah dicerobohi oleh penggodam. Hal ini kerana sistem ini tiada keselamatan dari segi pencerobohan maklumat. Maka maklumat-maklumat syarikat akan mudah dicuri oleh penggodam. Malah, maklumat-maklumat pelanggan seperti pelanggan yang menggunakan kad kredit dan juga kad debit, maka maklumat-maklumat penting mereka seperti PIN bank mereka mudah diambil oleh penggodam ini dan digunakan untuk kepentingan peribadi mereka. Selain itu, penyelenggaraan sistem ini perlu dilakukan dengan baik. Jika sistem ini tidak dikemaskini atau tersilap dikemaskini, maka akan berlaku kerosakan ataupun masalah yang mengganggu proses perniagaan firma tersebut. Malah perkara ini boleh menyebabkan maklumat-maklumat perniagaan boleh hilang dan sukar untuk mendapatkannya semula, dan ini akan membawa kesukaran kepada perniagaan tersebut. Jadi saya akan mencadangkan penambahbaikan yang boleh diambil oleh butik Shazmin untuk terus memajukan perniagaan mereka. Antara penambahbaikan yang boleh diambil oleh butik Shazmin ialah yang pertama, mengambil insurans. Insurans ini untuk melindungi aset syarikat daripada digodam. Jika data-data ini digodam, mereka dapat memperoleh papasan untuk menampung kerugian yang telah dialami disebabkan digodam. Yang kedua ialah sistem yang lebih baik. Kami mencadangkan sistem auto count post di mana mereka mempunyai sistem keselamatan yang baik. Auto count menyediakan tahap keselamatan dan kawalan yang lebih tinggi dalam persekitaran multi pengguna. Ia melindungi data syarikat daripada diakses oleh individu yang tidak dibenarkan. Kesimpulannya, apa yang kami dapat rangkumkan daripada projek ini adalah pelbagai penambahbaikan boleh dilakukan oleh butik Shazmin. Antaranya, mereka boleh menggunakan sistem yang lebih efisien seperti sistem auto count menggantikan sistem Postmate yang telah digunakan. Segala penghargaan kami berikan kepada Puan Yusuf Niza dan juga butik Shazmin kerana membantu kami sepanjang projek ini dijalankan. Sekian, terima kasih.